Pengarang buku ni membawa kepada kita ayat daripada surah Yasin ayat 71 hingga 73. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Setiap malam Jumaat kita baca surah Yasin, maka kita bertemu dengan ayat ini daripada ayat 71 hingga ayat 73. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat bahawa kami telah menciptakan untuk mereka sebahagian dari yang diusahakan dengan kekuasaan kami, iaitu binatang ternak, lalu mereka menjadi pemiliknya, dan binatang ternak itu kami tundukkan di bawah kuasa mereka, sebahagiannya untuk kenderaan dan sebahagiannya mereka makan, dan mereka peroleh daripadanya beberapa manfaat dan minuman. Mengapa mereka tidak bersyukur? Di hujung ayat ini, pada ayat 73 tu disoalkan kepada kita, afala yashkurun, kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Allah Ta'ala sebut akan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa banyaknya Allah Ta'ala beri nikmat pada kita. Awalam yaru anna khalaqna lakum, khalaqna lahum. Bila ayat ini kita tengok bagaimana Allah Ta'ala suruh kita lihat, kita ni bila ada panca indera mata, kita kan terkesan dengan pandangan. Tengok orang beli rumah besar, kita pun rasa macam nak beli juga rumah besar. Tengok orang beli kereta baru, kita tengok, kita bukan dengar. Dia bila kita kata dengar dengan tengok, dia tengok tu kadang-kadang boleh memberi kesan cepat berbanding kita dengar. Jadi bila ayat ini mari dalam keadaan awalam yarau, tidakkah mereka melihat, tidakkah kita ni kalau kita fikir balik, tidakkah kita melihat akan penciptaan yang Allah Ta'ala cipta, bahawa apa dia, Allah Ta'ala telah mencipta satu makhluk yang namanya an'am. Dan juga bila disebut tentang masyarib ini yang disebut juga dalam hadis Nabi, bila disebut tentang bukan setakat susu, bahkan air kencing. Air kencing siapa? Kalau orang ni kencing orang tu banyaklah. Yang ni ialah haiwan ternak ni, antaranya yang disebut ialah unta, kan? Kita pernah dengar tak tentang orang sebut kalau nak berubat minum air kencing unta, bagi orang yang mahu berubat dengannya. Ada tak di kalangan kita ahli jemaah surau kita ni pernah minum? Ada yang pernah minum? Biasa orang pergi ke Mekah, adalah orang kata kan, tapi kita cuba lihat dalam hal ini ada hukum meminum air kencing unta ni bercampur dengan susu lah. Ini biasa kalau pergi ke tanah suci ni, ada orang pergi lawat di ladang unta, tempat ternak unta tu, dia bagi minum. Cuma perkara ini pernah dibincangkan juga dalam Irsyad Fatawi oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Disebut tentang hal ini. Pertama sekali dia kata sebab bila sebut tentang hal ini, ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi riwayat An-Nasa'i sebut kata apa? Hadis yang diriwayatkan daripada Anas, iaitu maksudnya bahawa datang sekumpulan Badawi dari puak Urainah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini memeluk Islam. Kemudian kerana terkesan dengan suhu Madinah, kulit mereka menjadi kekuningan dan kembung perut mereka, dia dapat penyakit. Orang daripada puak Urainah, orang Badawi datang berjumpa dengan Nabi, dia masuk Islam. Mungkin dia bukan orang Madinah. Jadi bila sampai ke Madinah, mungkin kerana sebab suhu tak sesuai, maka kulit dia jadi masalah dan masalah kembung perut. Lalu Nabi mengirimkan kepada mereka susu unta dan mengarahkan mereka untuk minum susu dan air kencing unta sehingga mereka sembuh. Jadi disebabkan
berdasarkan kepada hadis ini, maka para fuqaha kita telah berbincang dan mengeluarkan pendapat tentang hukum berubat dengan air kencing unta. Perkara pertama yang dibawa perbincangan oleh pihak pejabat mufti ialah dia bincang dulu, adakah air kencing unta ini dikira najis ataupun tidak. Maka di sini ada dua pandangan ulama lah. Dia kata dalam hal ini ada dua pandangan. Pendapat pertama kata bahawa air kencing unta bukanlah najis di sisi Imam Malik, Imam Ahmad dan sebahagian salaf. Pendapat ini juga disokong sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Ibn Muzir, Ibn Hibban dan lain-lain. Ada juga sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang kata bahawa air kencing unta ni bukan najis lah. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa air kencing unta adalah najis, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri dan jumhur ulama. Ini disebut dalam kitab Fathul Bari. Jadi ada dua pendapat lah. Satu pendapat kata bukan najis, satu kata najis lah. Tapi kalau kalau Imam Syafi'i dan jumhur kata najis lah. Tapi ada juga sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i kata tidak, seperti yang kita sebut tadi lah, Ibn Muzir, Ibn Hibban antaranya. Kemudian dibincang pula hukum kita berubat dengan najis ini. Maka yang pertamanya para fuqaha sepakat bahawa haram berubat dengan najis seperti arak. Ini bagi contoh, kalau arak ni memang haram lah. Ini bertepatan dengan hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh buat kamu dari apa yang diharamkan ke atas kamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebab ini dipegang pada pandangan ini. Tetapi ketika berlaku keadaan yang tidak ada minuman selain arak, ini pengecualian berlaku apabila berlakunya darurat, yang kita sebut bila berlakunya darurat, tidak ada cara lain dah. Dan sekiranya tidak minum akan menyebabkan kematian umpamanya, maka dibolehkan dalam kadar mengelakkan kematian. Ini yang disebut dalam kaedah fiqhiyah bila sebut ad-darurat tubihul mahzurat. Ini yang dibawa perbincangan oleh pihak pejabat mufti lah wilayah. Kemudian yang kedua, dia kata pendapat mazhab Syafi'i membenarkan perubatan yang menggunakan najis selain daripada perkara yang memabukkan. Pendapat ini juga dipegang oleh jumhur ulama. Jadi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kata, mengikut pendapat mazhab Syafi'i kata dibenarkan ubat menggunakan najis selain dari perkara yang memabukkan, kecuali benda yang memabukkan tadilah tak boleh. Ini pandangan yang dipegang oleh jumhur. Kemudian secara khususnya dibincang hukum berubat dengan air kencing unta yang tersebut tadi. Maka Imam Nawawi menyebutkan hukum berubat dengan air kencing unta adalah dibolehkan berdasarkan perintah Nabi kepada puak Urainah tadi kita sebut dalam hadis yang pertama tadi. Dan terdapat juga pendapat-pendapat lain yang mengatakan tidak boleh berubat dengan air kencing unta, namun ia adalah pendapat yang lemah. Ini kita sebut disebut oleh Imam Nawawi lah. Jadi syarat dia bila nak berubat dengan benda yang najis ini, maka dia ada syarat-syarat dia lah. Umpamanya disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni walaupun dia kata boleh, tetapi Imam Nawawi ni dia ulama dalam mazhab Syafi'i yang begitu cermat lah. Maka dia meletakkan syarat-syarat. Nak berubat boleh, tapi ada syarat-syarat dia yang disebut dalam kitab Majmu'. Antara syarat dia lah, bila nak ubat ni hendaklah yang mengambil air kencing unta sebagai ubat itu arif tentang ubat-ubatan. Ini syarat dia, mesti orang tu mahir, orang tu tahu. Sekiranya yang ini berubat tidak tahu tentang ubat-ubatan, hendaklah dia mendapat nasihat daripada pengamal perubatan muslim yang adil. Maka kalau dia ni orang yang nak ambil benda tu tak tahu, jadi dia kena merujuk kepada orang yang pengamal perubatan muslim yang adil. Kemudian Imam Baghawi menambah, cukup seorang pengamal perubatan saja. Maknanya nak buat boleh, tapi syarat dia mesti ambil, sebab orang yang ambil air kencing itu orang yang tahu tentang cara dan bagaimana. Maka disebutlah juga dalam pembahasan ini tentang kelebihan air kencing unta dan sebagainya. Walaupun begitu, kesimpulan yang dibuat oleh pejabat mufti wilayah dalam memberikan pandangan hukum tentang perkara ini berdasarkan kepada hujah-hujah itu, maka disimpulkan beberapa perkara. Yang pertama, dia kata hukum asal minum air kencing unta tanpa tujuan perubatan adalah haram. Tanpa tujuan tak boleh.
Tapi kalau untuk tujuan perubatan tu harus, dia kata. Perubatan menggunakan air kencing untuk sahaja kami tarjihkan sebagai harus. Jadi kita bukan mudah-mudahlah bila baca hadis kata Nabi bagi ini boleh minum, kita tak. Untuk tujuan perubatan harus, tapi kalau tanpa apa-apa tujuan maka dia jadi haram. Dan sebarang aktiviti perubatan menggunakan air kecil untuk ini hanya boleh dibuat setelah mendapat nasihat pakar perubatan, pakar farmasi dan yang bertauliah lah. Kalau negara kita ni ada pakar perubatan, ada pakar farmasi, maka kena rujuk jugalah. Dan meminum susu yang bercampur dengan air kencing unta tanpa tujuan perubatan dengan syarat di atas adalah haram kerana bimbang dijangkiti penyakit yang disebutkan juga, yang sebelum ni pernah berlaku MERS-CoV lah.